Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih saudara pengacara majlis yang dihormati Tuan Penghulu, yang dimuliakan Rusi dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, pegawai-pegawai syarak, pemimpin-pemimpin masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang berbunyi fasiru fil ard. Dan fasiru fil ard, maka berjalanlah kamu di atas muka bumi. Kadang-kadang ada ayat yang berbunyi afalam yasiru fil ard. Kenapa mereka tidak menggembara di atas muka bumi? Ada ayat yang bertanya kepada kita, kenapa tidak menggembara di atas muka bumi? Ada ayat yang menyuruh kita berjalan di atas muka bumi dan melihat kebesaran Tuhan, melihat peristiwa-peristiwa yang telah berlaku kepada orang-orang yang sebelum daripada kita. Umpamanya ayat di dalam surah Muhammad ayat 10. Allah Ta'ala sebut tentang dammarallahu alaihim. Dammarallahu alaihim. Allah Ta'ala kata, berjalanlah kamu di atas muka bumi. Fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Dammarallahu alaihim. Berjalanlah kamu di atas muka bumi dan kamu tengoklah kesan-kesan orang yang sebelum daripada kamu. Allah Ta'ala musnahkan mereka itu. Begitu juga di dalam surah Al-A'raf. Allah Ta'ala sebut, "Tsumma ba'asna min ba'dihim Musa ila fir'auna wa mala'ihi fazalamu biha. Fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin." Maka kami utuskan selepas itu kepada Fir'aun dan pemimpin-pemimpin Fir'aun akan Musa. Tetapi Fir'aun dan pemimpin-pemimpinnya menolak Nabi Musa. Maka pergilah kamu melihat. Fanzur, maka tengoklah bagaimana akibat orang yang berbuat kerosakan. Di dalam surah Al-Mulk pun ada ayat menyuruh kita berjalan. Allah Ta'ala sebut, siru fil ard. Dalam Quran, wa kulu mirzqi wa ilaihin nusyur. Berjalanlah kamu di atas muka bumi. Dan makanlah kamu akan rezeki-rezekinya. Dan kepada Allah lah sekaliannya kamu dikembalikan. Banyak ayat di dalam Quran suruh kita berjalan, menggembara, bermusafir, menziarah, melawat. Apa yang tuan-tuan boleh tengok daripada ayat-ayat menyuruh kita bermusafir? Sebab tu Kak Leha, kalau ada duit, pergilah berjalan. Jangan duduk di Melaka pindah saja. Pergilah menggembara, pergi ke Turki ke, pergi ke Mesir, berjalan ke Beijing ke, Wuhan ke. Wuhan. Kita menggembara. Memang disuruh oleh Allah untuk kita menggembara. Berjalanlah tengok tempat. Sebab ada orang dia alim. Ada orang ni dia warak, saya tempat lain saya tak nak pergi Ustaz. Mekah okey. Tempat lain buat apa pergi? Awak tak baca Quran ke? Allah kata pergi berjalan, bukan ke Mekah. Oh, kadang terlebih warak. Tak naklah pergi mana-mana dah. Kalau Mekah, insya-Allah lah. Baik benar apa ya. Atau kalau pergi Turki, bukan bumi Allah. Pergi ke Jordan, bukan bumi Tuhan. Pergi ke Itali, bukan bumi Tuhan. Itu pun bumi Allah juga. Dan Allah kata, pergilah berjalan.
Dan lebih dahsyat lagi, Allah Ta'ala kata, pergi berjalan, tengok orang-orang yang telah dibinasakan. Siapa yang telah dibinasakan? Umat-umat yang menentang, umat-umat yang membantah utusan-utusan Allah, yakni para Nabi dan Rasul. Kita boleh pergi ke Turki. Sebab di Turki ada kubur, makam. Ada tempat sejarah. Ada kapal Nabi Nuh. Kita dah dengar je kapal Nabi Nuh, tapi kita tak pernah tengok kapal Nabi Nuh. Yang kita pernah tengok kapal dekat Bandar Melaka. Tak siapa punya kapal dah tahu. Kita buat kapal di situ. Nuh, hadis Nabi Nuh. Wasna'il fulk bi'ayunina wa wahyina. Allah kata pada Nabi Nuh, buatlah kapal. Kami ajar kamu, kami wahyukan pada kamu macam mana cara nak buat kapal. Dan kapal tu sampai sekarang masih hidup. Kak Gaya, masih ada lagi kapal tu. Buat pada kayu tu. Allah Ta'ala sebut wa al-wahid wa dusur. Dibuat daripada kayu, papan dan besi, paku. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Pertama, Allah Ta'ala suruh kita bermusafir. Tak nak bermusafir di luar, bermusafir dalam Malaysia pun Alhamdulillah. Kita datang ke Melaka, saya suka datang Melaka, tengok sejarah-sejarah yang ada di negeri Melaka. Daripada zaman sekolah, buat rombongan daripada Ipoh. Daripada Perak, buat rombongan. Masa tu bah mana ada aircon. Semua buka cermin tingkap. Keluar kepala kot tingkap. Nak tengok sejarah di Melaka dulu ni. Tetapi Allah Ta'ala kata, pergilah bermegembara. Dua. Dalam ayat ini, Allah Ta'ala kata, pergilah menggembara. Berjalan. Maksudnya apa? Tidak ada sesuatu yang menghalang manusia untuk berjalan. Sama ada gempa bumi, banjir, tanah runtuh, gunung berapi, perang, penyakit, tak menghalang manusia berjalan. Allah tidak akan menciptakan satu penyakit yang menjadikan ayat Al-Quran tak boleh pakai. Saya ulang balik. Allah Ta'ala tidak akan menciptakan sesuatu perkara yang tidak relevan dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala kata, pergilah menggembara. Tiba-tiba dalam masa yang sama, ada penyakit. Tak boleh keluar pada rumah. Duduk diam-diam. Tak boleh keluar ke? Tak boleh. Penyakit. Ke masjid tak boleh. Ke sekolah tak boleh. Duduklah rumah. Penyakit apa? Yang mana ingat, tak ingat sudah. Allah tak akan buat penyakit itu. Saya cakap benda ni berkali-kali. Orang hentam saya. Ustaz mana tahu, Ustaz bukannya saintis. Memang saya bukan saintis, tapi saya tengok pada Quran. Quran kata, berjalanlah kamu di atas muka bumi. Maknanya Allah Ta'ala tidak akan mencipta satu benda yang menghalang kita untuk berjalan. Sebab ayat menyuruh kita berjalan. Kalau ada suruh berjalan, dalam masa yang sama pula, ada pula yang menghalang untuk berjalan. Kata ayat Quran tu tak relevan. Mana mungkin ayat Al-Quran tidak relevan? Ayat Al-Quran relevan sampai kiamat. Melainkan penyakit itu diada-adakan. Nampak? Faham? Allah tak akan buat benda itu. Bila saya datang ke Melaka ni, saya teringat Hang Tuah. Hang Tuah dengan Patih Karmawijaya. Dalam cerita Hang Tuah tu apa? Yang jadi jahat Iskandar Rismat, Patih Karmawijaya. Kan Sa'diah turun daripada bukit gunung, duk cari Tuah. Oh, kesuma jiwaku. Duk cari kat Istana Melaka. Kan Haji Bakhil
Jadi orang besar istana. Panggilkan orang darat itu naik ke atas. Kamu cari siapa? Saya mencari tua. Lagi-lagi tua, lagi-lagi tua. Oh, nampak tu. Haji Bakhil jadi, jadi orang besar. Eskadarisman kata apa? Dengan orang perempuan jangan dikasari. Ya, sikit-sikit hang tua, hang tua. Dia bisik-bisik dekat Haji Bakhil. Dengan perempuan ini kita boleh salahkan hang tua. Bagaimana caranya? Kalau tidak ada salah, kita ada-adakan salahnya. Nampak anda? Tu kata-kata Eskadarisman dalam filem Hang Tuah. Kalau tidak ada salah, kita ada-adakan salahnya. Kalau tidak ada penyakit, kita ada-adakan penyakitnya. Hari ini orang pakai sentak. Sebab itu saya kata orang Islam semak pada Quran. Kalau ada gempa bumi di Turki, pun orang boleh berjalan ke Turki. Saya pergi naik kapal terbang di KLIA, waktu itu gempa bumi di Turki. Datang makcik-makcik ni lah, ramai datang nak bergambar dengan saya dekat airport. Saya kasih. Boleh gambar? Boleh. Nak ke mana ni, Kak? Ke Turki, Ustaz. Hei, nak hantar bantuan gempa bumi ke? Tidak, melancong. La ilaha illallah. Anda nampak? Yang gempa bumi di Turki. Tapi orang melancong. Dia kata gempa tempat lain. Melancong tempat lain. Jumpa yang ni pula. Awak nak ke mana? Nak ke Yaman. Buat apa ke Yaman? Belajar. Kan Yaman tu perang saudara, berperang. Berperang bahagian atas. Bahagian bawah tak perang. Makcik nak ke mana, makcik? Makcik nak ke Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis. Kakak tunjuk perasaan macam-macam. Oh, itu di Gaza. Di sini tak ada hotel semua, Ustaz. Walaupun ruah harga pun tetap orang berjalan. Tuan-tuan, sebab Allah dah kata dalam ayat ini, pergilah berjalan. 3. Allah Ta'ala kata, fanzur. Pergi tengok. Kaifaka na'aqibatul mufsidin. Apakah kesan pada orang yang lawan Tuhan yang buat jahat? Maka, kalau tuan-tuan faham pada ayat ini, kesan-kesan orang yang membantah Allah sampai kiamat akan ada. Sejarah, tinggalan sejarah akan bertahan sampai kiamat. Sebab Allah Ta'ala kata, pergi tengok dia orang punya bekas. Pergi tengok dia orang punya tinggalan. Pergi tengok dia orang punya bangunan. Ambil pengajaran. Orang dahulu, asyadda minhum quwwah. Mereka lebih kuat. Mereka lagi ramai daripada kita. Mereka memakmurkan dunia. Lebih hebat daripada kita memakmurkan dunia. Tuan-tuan boleh bayangkan ayat dalam Quran sebut, orang dahulu memakmurkan dunia lebih daripada kita memakmurkan dunia. Maknanya, teknologi dia orang lagi hebat daripada kita. Apa dalil hebatnya? Tuan-tuan, bangunan yang paling tua di Melaka ni agak-agak berapa ratus tahun? Berapa ratus tahun? Katalah kubu Famusa ke, apa masjid ke apa ke. Buhlah 600 tahun. Tetapi, piramid 5,000 tahun belum runtuh. Jordan, Petra, berapa ribu tahun sampai sekarang belum runtuh. Pompei, sampai sekarang mayat-mayat yang jadi batu belum lagi hancur. Masih kekal jadi batu. Mayat-mayat yang jadi batu, yang ditimbus oleh gunung berapi. Ada orang yang jadi mayat batu tu sedang meliwat jantan dengan jantan. Ada yang patung batu dia itu sedang meliwat budak kecil. Ada yang sedang minum kopi. Datang gempa bumi menghancurkan Pompei. Bila orang gali balik tempat itu, orang jumpa mayat-mayat batu yang sedang buat macam-macam aktiviti. Sampai sekarang. Sebab tu akak-akak, jom kita pergi Pompei. Pompei itu di mana, Ustaz? Yang tuan-tuan duk baca Yasin tu lah.
Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Itu dia tu. Datanglah laki-laki daripada hujung kampung menyeru kepada kaumnya, wahai kaumku, ikutlah nabi-nabi yang diutuskan ini. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Mereka ni ajak kamu tanpa minta upah. Ikutlah mereka. Tapi negeri itu bantah. Raja dia bantah. Rakyat dia bantah. Akhirnya Allah Ta'ala hantarkan mereka satu dentuman yang sangat kuat yang meranapkan mereka. Tafsir Al-Azhar mengatakan bahawa ayat itu hampir-hampir sama ceritanya dengan orang-orang di wilayah Pompei. Sama sebiji. Bagaimana tiba-tiba saja mati dengan letupan gunung berapi yang tiba-tiba saja meletup yang memusnahkan negeri mereka. Dan tuan-tuan kena ingat, mayat mereka tak akan reput. Abang-abang yang pernah pergi ke Mesir, cuba tengok mayat Firaun. Sampai sekarang masih ada. Sebab Allah kata pergi tengok dia. Dan kesan-kesan orang yang lemas tadi pun sampai sekarang masih ada. Wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan kami lemaskan orang-orang yang bersama dengan Firaun. Firaun dan orang yang bersama dengan dia. Yang mati lemas. Kamu boleh tengok. Kamu tengok mereka lemas. Sampai sekarang ada, tuan-tuan. Kereta kuda yang orang jumpa dalam laut. Ada. Ada. Mayat orang yang dibelah daripada mayat dalam mumia, dalam piramid. Dibelah dadanya. Keluar garam-garam laut daripada dalam badan yang dibelah tadi. Dan mayatnya takkan hancur. Jangan tuan-tuan tanya Ustaz, dia orang guna rempah apa Ustaz? Awet mayat tu dia orang guna rempah apa? Tuan-tuan ingat lagapas ke? Babas ke apa benda? Jawapan dia mudah. Allah yang tak hancurkan. Untuk siapa? Untuk kita semua ambil iktibar. Mereka itu mati sia-sia. Mereka itu mati dilaknat. Jangan jadi mereka. Sebab itu Allah kekalkan segala benda-benda yang sejarah ini. Walaupun Mesir berperang, mayat Firaun takkan dibom. Jangan takut. Walaupun Mesir dulu berperang dengan Israel, piramid takkan dibom. Sampai sekarang masih ada. Walaupun Jordan itu bersebelahan dengan Israel, Petra sampai kiamat akan ada. Sebab Allah Ta'ala pesan dalam Quran, berjalanlah di atas muka bumi dan tengoklah mereka apa jadi kepada mereka. 4. Allah Ta'ala kata, pergi tengok orang-orang yang buat jahat tadi apa jadi. Kalau akak-akak rajin, akak-akak pergi ke Laut Mati. Pergi Laut Mati. Ish, nak buat apa? Laut hidup pun saya tak pergi, Ustaz. Laut Mati buat apa? Payahnya cakap. Allah suruh pergi tengok. Apa ada pada Laut Mati? Tak ada apa. Laut dia hitam. Tapi siapa yang berenang dalam dia tak tenggelam. Abang-abang yang tak pandai berenang, pergi Laut Mati. Terapung. Bila kita sampai, dia mula-mula naik bukit. Kemudian dia mula menuruni bukit. Kenapa nak sampai Laut Mati kena turun bukit yang begitu dalam? Sebab tempat itu dihempap buminya. Kerana umatnya melakukan liwat. Allah terbalikkan bumi dia sampailah dia menjadi tempat yang paling rendah dalam dunia. Lautnya tak ada ikan, tak ada udang, tak ada sotong, tak ada hidupan, tak ada apa. Kerana terlalu masin. Bila saya sampai di situ, apa yang saya jumpa mula-mula? Yang mula-mula saya jumpa bau. Bau dia tak menyenangkan. Busuk. Tak selesa. Yang kedua, rasa panas. Terbayang gitu, panas rasanya.
Yang ketiga, rasa seksa. Sebab apa seksa? Sebab tengok orang putih duk mandi manda, pakai dua baju je. Atas satu, bawah satu. Duk lintas depan kita. Tak tengok barang baik pula. Allahu Akbar. Nyesal aku datang sini. Ni celaka betul kita. Kenapa dia orang suka mandi di laut tu? Sebab dia orang ambil lumpur laut tu, depa sapu dekat badan, dia jadi ubat penyakit kulit, kata dia orang. Malah lumpur tu dijual di kedai-kedai. Akak-akak nak minum boleh, ada kafe, ada restoran, lepak sambil duk sapu dengan lumpur. Saya kata dekat kawan saya tu, Syekh, jualah. Tengok cukup lah. Tak mau duduk lama-lama tempat ni. Allah tak suka. Saya pergi ni sebab Allah kata pergi tengok apa jadi pada orang yang lawan Nabi Lut alaihi salam. Kalau kita rajin pula, kita pergi tengok piramid. Piramid ni kat Leha, dia kubur. Bukan istana, kubur. Kuburnya punya tinggi, punya besar. Kalau kubur besar, istana dia besar mana? Istana Firaun besar mana? Wallahu a'lam. Kubur saja besar tu, istana dia berlipat kali ganda besar. Bandingan dia macam rumah kita dengan kubur kita. Kubur kita kecil, rumah besar. Kubur Firaun besar itu, rumah dia besar mana? Allah hancurkan dia. Yang tinggal hanyalah tinggalan-tinggalan dia. Dan kata Allah, pergi tengok. Antara yang kita pergi tengok, apa dia? Kerusi yang dia duduk. Singgah sana istana dia tu dibuat daripada emas. Mahkota berlian. Ui, kerusinya emas. Kita baru gigi emas, udah sombong. Gigi emas je pun sombong gila. Ada barang emas sikit, kejap-kejap angkat tangan, kejap tangan. Panasnya, ya Allah. Dia tak tengok kerusi Firaun lagi. Allahu Akbar. Saya tengok kereta kuda Firaun. Saya tengok tu. Kereta kuda dia ada 2 roda, kemudian dia ada kayu nak menyambung ke kuda. Jadi Firaun naik kereta kuda tu, berdiri dan dia bawa kuda. Kereta kuda tu orang jumpa dalam Laut Merah. Ambil, bawa. Macam mana kereta kuda boleh ada dalam laut? Kita tak payah heran sebab Nabi Musa membelah laut tu. Faqul nadrib bi'asakal bah. Maka dikata pada Nabi Musa, pukul laut, terbelah laut. Nabi Musa bawa pengikut dia lalu. Firaun pada masa itu memimpin tentera dia. Beratus ribu orang. Naik kereta kuda dia mengejar Nabi Musa. Dia tengoknya laut terbelah. Wah, hebat tuan-tuan. Firaun dia kata dia Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan. Berhenti. Berhenti semua tentera. Wahai tenteraku. Ya. Kamu nampak depan? Nampak. Laut terbelah? Ya. Kamu tahu kenapa dia terbelah? Tak tahu. Sebab aku nak lalu. Tu bodohnya Firaun. Moh kita. Moh kita masuk dalam tu lebur, tuan. Wa aghraqna ala Fir'aun. Kami tenggelamkan orang-orang yang bersama dengan Fir'aun, dengan Fir'aun tenggelam sekali. Sampai sekarang jasad dia masih ada. Yang mana satu, Ustaz? Carilah sendiri. Ada mayat Fir'aun yang tangan dia macam tu. Ada yang macam ni. Ada yang nganga. Yang menganga tu dipanggil Firaun menjerit. Adik-beradik KL menjerit. Yang mayat macam ini adalah kerabat diraja Mesir. Macam ni duduk dia. Kalau tangan di bawah, itu rakyat biasa. Ada satu tangan Firaun, dia tak boleh rapat. Dia macam tu je. Macam orang mati lemas. Orang mati lemah, kalau lambat jumpa, terkangkang lah dia.
Terkopak tangan, terkopaklah dia. Tapi kalau mati berlemasnya baru jumpa, mayatnya masih lembut. Tapi kalau dia lambat jumpa, badan dia akan jadi keras. Yang itu yang mereka kata Firaun yang kejar Nabi Musa sebab tangannya tak boleh dirapatkan. Tuan-tuan yang saya muliakan. Kita tinggalkan Firaun, kita pergi ke Qarun. Tasik Qarun. Ada ombak, tapi tasik. Masin, tapi tasik. Ada ikan, tapi tasik. Duduk di tengah-tengah darat, tapi ada ombak macam laut, tapi tasik. Besar. Apa ada dalam dia? Dulu di situ tempat orang yang kaya, namanya Qarun. Qarun kata, aku ni kaya sebab ilmu yang aku ada. Qarun kata, aku ni jadi kaya sebab aku ni ada kebijaksanaan. Maka Allah Ta'ala turunkan balak kepada dia. Tenggelam. Tenggelam di Mesir. Jumpa harta di Melaka, masih dipanggil harta Qarun. Masya Allah. Kaya tak kaya, tuan-tuan? Jumpa di Melaka tu, di Jasin tu. Ni harta siapa? Harta Qarun. Bila masa dia datang Melaka. Nak tengok kaya tak kayanya si Qarun. Allahu Akbar, tuan-tuan. Berapa ramai yang setia dengan Qarun? Ramai. Berapa ramai yang sanggup berkorban untuk Firaun? Ramai. Apa pengorbanan yang dapat kepada tentera Firaun, orang-orang Qarun, orang-orang Nabi Lut, orang-orang yang membantah Nabi Saleh? Apa pengorbanan yang dapat kepada mereka ini? Jawapan dia, sia-sia. Baru nak masuk tajuk pengorbanan. Ya, tadi ni mukadimah. Tuan-tuan tadi duduk tengah-tengah cerita korban apa kejadah Firaun. Tak tahulah ustaz zaman sekarang. Saya jawab pula, tak tahulah anak murid zaman sekarang. Tak ada nak apa-apa dah komplain. Sabarlah dulu. Nak cerita ni, nak bagi tuan-tuan faham ni. Dalam dunia kita ni penuh dengan pengorbanan. Ada pengorbanan yang bagus, ada pengorbanan yang sia-sia. Pengorbanan orang yang sia-sia termaktub di dalam Quran. Mereka berkorban untuk Firaun. Bunuh Musa, cari Musa. Lawan Nabi Lut, serang Nabi Lut sampai Nabi Lut keluar daripada negeri dia. Sampai ugut Nabi Lut, serahkan tetamu kamu. Kalau kamu tak serah, siap kamu Lut. Ui. Datang ke rumah orang, minta tetamu. Tetamu tu malaikat. Nak hancurkan mereka. Kata Nabi Lut, janganlah bagi malu aku. Ni tetamu aku yang kau orang nak ambil nak buat apa? Berkorbannya umat Nabi Saleh. Allah Ta'ala kata, unta ni jangan dibunuh. Unta ni tanda kebesaran Allah. Sehari bergilir unta minum, sehari bergilir engkau orang minum air perigi. Hari yang unta ni minum, engkau jangan minum air dia. Air perigi ni, sebab dia punya. Tapi Allah ganti minuman engkau, susu daripada unta. Tak akan habis. Minumlah susu dia. Dia orang jealous dengan unta Nabi Saleh. Dia orang pakat, dia orang bunuh unta Nabi Saleh. Berkorban, berbakat siang malam untuk bunuh unta. Akhirnya apa jadi pada umat Nabi Saleh? Pengorbanan ni tuan-tuan, sanggup dilakukan oleh orang-orang yang benci kepada Rasul. Sehinggalah berlaku terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka tidak sanggup untuk buat pada Rasulullah di Mekah? Mesyuarat, Darun Nadwah, mesyuarat. Kita kena bunuh Muhammad. Kalau kita tak bunuh dia, habis agama nenek moyang kita. Mesyuarat ni tuan. Bagaimana kita nak bunuh? Bukankah dia ada saudara-saudaranya yang akan membelanya? Datang satu orang tua daripada Najat Iblis nyamuk. Apa susah?
Engkau orang pun ramai. Ambil satu orang yang kuat, satu yang gagah daripada setiap kabilah engkau orang, kumpulkan ramai-ramai, bunuh Muhammad. Kalau keluarga Muhammad nak tuntut bela, tak boleh. Sebab engkau orang ramai dan kabilah. Ya, bagus, bagus. Cadangan yang bernas, cadangan yang bagus. Akhirnya, siapa yang nak dipilih? Saya! Orang kat tangan. Malam tu semua orang tahu yang Nabi Muhammad nak dibunuh. Sunyi sepi di Mekah. Yang dengarnya siapa? Yang dengarnya tapak kuda, tapak kaki orang yang nak pergi membunuh. Mengendap orang-orang di Mekah. Nak tengok macam mana tentera-tentera ni nak bunuh Rasulullah. Mereka tahu Nabi Muhammad tu baik. Mereka tahu Nabi Muhammad tu orang amanah. Petang-petang dah panggil anak-anak, masuk, masuk. Malam ini orang nak bunuh Muhammad, masuk. Dengan gagah berani, dengan bangganya tentera-tentera upahan tadi, kepung rumah Rasulullah. Tuan-tuan, pengorbanan yang mereka buat, konon-kononnya untuk agama mereka, keturunan mereka, adakah pengorbanan itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan apakah kesudahan yang berlaku kepada mereka? Sebab itu tuan-tuan, dia ada dua bentuk pengorbanan. Pertama, pengorbanan sia-sia yang tidak ada pahala, dilaknat, dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya. Yang kedua, pengorbanan yang apabila engkau berkorban, sampai sekarang pengorbanan engkau dinilai, dinikmati, diberikan kebaikan atas pengorbanan yang engkau buat. Masya Allah. Apa dia Ustaz? Pengorbanan yang sampai sekarang Ustaz, kita dapat menikmatinya Ustaz. Oh, tak terkira banyaknya. Yang pertama sudah pasti pengorbanan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar. Ni pengorbanan nombor satu. Punya susah dapat anak. Tua-tua pun nak anak lagi. Doa nak anak. Tak ada anak. Bila dah tua, Allah Ta'ala bagi anak. Allah. Kita ni kalau tua-tua dapat anak, masuk surat khabar. Umur 85. Seorang lelaki warga emas di kampung Melaka Pindah. Hari ini mendapat cahaya mata. Oi. Masuk TV3. Harian Metro. Masuk. Apa rahsia pakcik masih dapat anak di usia 85 tahun? Saya minum kopi tongkat Ali. Sayang tak dapat anak? Oh, sayang dah. Anak pertama. Macam M. Daud Kilau. Kini aku gembira, yang ditunggu dah tiba, anakku lahir sudah, anakku yang pertama. Oi, sonok lah. Cuba tuan-tuan ingat anak kita yang sulung. Baru mengandung 2 minggu isteri. Lampin dah beli. Baru 2 minggu mengandung. Nama dah tengok. Nama apa yang elok? Muhammad Kazim. Oh, cantik ni. Oi. Bubuh nama anak. Belum tentu lekat lagi budak tu. Baru 2 minggu. Udah beli kelambu. Udah beli botol susu. Oi, tak sabar. Bila dapat anak, punya sayang lah. Nyamuk seekor pun tak boleh gigit budak tu. Beli kelambu yang boleh tarik ke atas tu. Dengan bapak duduk sekali dalam kelambu tu. Cuba tengok anak nombor 2, nombor 3, nombor 4. Lantak engkau lah. Abang, nyamuk budak tu. Tak ada yang mati lah. Nampak tu? Itu kumpul anak nombor 5 tadi. Tapi anak yang pertama ni, subhanallah, waktu isteri dia mengandung, tiap-tiap hari minum soya bean. Nak bagi putih anak. Masuk anak nombor 4, tiap-tiap hari Nescafe. Tu yang keluar tu kelabu. Ibrahim ni sayang Allah ke sayang anak dia? Nabi Ibrahim ni sayang Allah ke sayang anak dia? Tiba-tiba datang perintah Allah, Ibrahim, sembelih anak kau.
Kalau makcik lah jadi Nabi Ibrahim, jadi isteri Nabi Ibrahim, macam. Kalau abang-abang mimpi jadi Nabi Ibrahim, agak-agak macam mana? Apa sembelih-sembelih pula ni? Aduh, banyak soal. Nak bersunat pun fikir 10 kali. Ini nak sembelih anak. Nabi Ibrahim jumpa Nabi Ismail. Wahai anakku, semalam ayah bermimpi. Allah perintahkan ayah menyembelih kau. Kalau adik jadi Nabi Ismail, macam? Betul ayah. Orang cakap sebelum tidur basuh kaki. Ayah menghentam tidur je. Tak macam-macam mimpi. Sembelih orang lah, apalah. Nabi Ismail kata, if'al ma tu'mar. Buatlah ayah apa yang Allah perintah. Hajar, buatlah abang. Tu perintah Allah. Dia tak macam kita. Dahlah susah dapat anak. Sembelih pula. Abang, tak ada ke perintah lain ke apa? Oi, kalau kita, ya Allah, baru bayar zakat hari tu, fitrah, RM7, RM14, RM21. Bising sampai sekarang. Ada ke zakat RM21? Tak tahu lah. Awak bayar yang berapa? Aku bayar RM7. Tak tahu lah. Dulu RM2.50. Zakat tu pun berkira, belum sembelih anak. Tu nama dia pengorbanan. Buatlah abang. Asah pisau. Sembelih. Anak dia pesan, ayah, asah tajam-tajam. Nanti kok tak luka. Bila buat, bila ayah terlentangkan saya, mungkin ayah rasa sedih. Ayah terlungkupkan saya. Terlungkup ke bawah pula. Ayah tak buat betul-betul ni. Punya hebat pengorbanan dia. Datang perintah Allah, sudahlah Ibrahim, aku nak tengok setakat mana iman kau anak beranak. Kau semua ni kekasih Allah. Gantikan korban tu dengan kibas. Akibat daripada pengorbanan tu, sampai sekarang kebaikan dia kita ikut. Akak-akak, abang-abang ni dah bagi nama dah dekat bendahari masjid. Masuk korban. Apa ganjaran yang kita dapat? Setiap bulu binatang tu, tuan-tuan tengok, banyak bulu binatang. Begitulah kebaikan yang kita dapat bila kita berkorban. Tak terkira banyak. Macam cerita pendekar bujang lapuk. Sudin kerja apa? Kerja saya berbahaya, pakcik. Menyambung ekor beruang. Tak tersambung. Tak tersambung, kata dia. Dahsyat betul, tuan-tuan. Menyambung ekor beruang, kata dia. Mengira bulu beruang. Tak terkira kita. Berapa banyak kebaikan yang kita nak dapat dengan sebab korban. Hasil daripada pengorbanan Nabi Ibrahim. Kalaulah Nabi Ibrahim tak korban, kita pun tak dapat pahala banyak. Yang mana belum masuk korban, jumpalah bendahari masjid. Saya nak masuk satu bahagian. Ada pula yang cakap, makcik dah buat. Bila? Tahu lamanya. 8 rakaat tahun. Bila makcik? Tahun 96. Lama itu dah buat cukup lah. Makcik tak nak makan nasi? Makcik dah makan. Bila? Tahun 96. Tak ada pula dia jawab macam itu. Makan ni tiap-tiap jam nak makan. Tapi bab korban, tengok ke langit. Bab baca Quran, tengok ke langit. Bab sedekah, tengok ke langit. Pasal apa? Nak mengingat tahun. Makcik tak baca Quran? Udah. Bila? Tahun... Nampak tak? Suami makcik mati tahun 89. Itu dah baca Quran. Lepas tu, tak baca dah. Kenapa? Tak ada siapa mati. Eloklah makcik. Bab ibadat kita mengira betul. Apa salahnya kita buat tiap-tiap tahun korban? Allah nak hapuskan dosa. Darah binatang korban tu sebelum jatuh ke tanah tu, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita.
Sebab itu sunat pada orang yang berkorban, tengok binatang dia disembelih. Sunat. Tengok macam mana. Cuma tak payahlah berkenalan dengan lembu tu. Saya malam raya esok nak korban. Malam tu saya bertugas. Walaupun saya ni pengetua, pengurusi sekolah. Tugas saya jaga lembu. Korang balik, aku jaga lembu. Pukul 1, pukul 12 malam, seorang-seorang jaga lembu korban. Datang satu makcik naik basikal lepas isyak. Nak mana kak? Nak tengok lembu. Kak buat korban ke? Kenapa nak tengok? Takut lembu tu tak kenal kak. Yalah kak. Bayangkan tuan-tuan dia bercakap dengan lembu. Tengok muka kan di hari kiamat aku tak cam. Lembu pun angguk cam. Bukan macam tu Kak Lehoi. Kan dia kata ustaz ni tunggangan kita. Itulah kongsinya 7 orang. Betul? Lembunya tak ada nampak besar. Tak tahu macam mana. Muat ke tidak? Kata dia. Astaghfirullahalazim. Sebab tu jomlah kita buat kursus korban. Supaya pengorbanan kita ada kebaikan. Ada orang yang buat satu bahagian korban. Tapi dia minta daging macam seekor lembu dia korban. Takkan sekilo je dagingnya. Saya yang korban. Kak korban satu bahagian kak. Ramai lagi kak 6 bahagian kak. Yalah takkan 2 kilo je. Ni 3 kilo bagi kat kak. Yang mana buat satu bahagian dapat 3 kilo kak. Lidahnya mana? Lidah apa? Lidah lembu lah. Lidah pun dia nak. Bagi lidah. Ekor. Ambil ekor lagi. Telur nak. Astaghfirullahalazim kak. Oh, nak buat apa telur lembu? Nak masak mata kerbau kata dia. Apakah ni korban ke tidak? Ada orang yang berkorban, dia ambil upah daripada daging korban. Tuan Haji, saya minta Tuan Haji sembelihlah binatang korban di masjid kita orang. Boleh. Berapa Tuan Haji minta upah seekor lembu? Saya minta setiap ekor lembu 5 kilo untuk saya. 5 kilo daging tu untuk saya. Tak boleh. Tidak boleh mengambil upah daripada mana-mana bahagian korban. Dia upah kepada orang yang buat kerja korban. Tak boleh. Haram. Pengurusi tak boleh umum. Kepada petugas-petugas korban, melapah, memotong, menimbang, kita akan bagi setiap seorang 3 kilo ya. Untuk orang kampung sekilo, untuk dia orang 3 kilo ya. Sebab dia orang buat kerja. No. Orang kampung sekilo, awak pun sekilo. Sebab tak boleh ambil upah daripada daging korban. Tak boleh kurang. Kalau saya dapat sekilo ustaz, tak apalah. Saya pun sibuk hari tu. Saya nak belah. Saya teruk-teruk dapat sekilo. Awak tak berkorban, boleh belah. Inilah nama dia pengorbanan. Ini tidak. Saya datang pada pukul 6.30 pagi ustaz, takkan dapat sekilo ustaz. Inilah pengorbanan. Haji Din tu datang pukul 12, beratur bawa kupon dapat. Tak payah apa ustaz. Mana boleh? Tak boleh. Tak boleh ambil upah daripada binatang korban. Abang faham tak? Yalah, faham lah. Tapi, yalah. Yalah, apa engkau? Engkau ni faham korban ke tidak? Nama pun korban. Mendekatkan diri kepada Allah. Tu nama dia pengorbanan, tuan-tuan. Allah. Tiap-tiap tahun buat pun tak apa, Kak Leha, oi. Kak Leha buat ada ustaz. Buat tiap-tiap tahun. Nabi buat. Nabi sekali buat korban berapa puluh ekor kambing. Nabi sembelih setengah, sebahagian yang lain disembelih oleh Ali bin Abi Talib. Kemudian tuan-tuan yang saya hormati, akibat daripada pengorbanan Siti Hajar, faedahnya sampai sekarang. Pengorbanan Nabi Ismail sampai sekarang. Cuba tengok Siti Sarah, isteri tua. Tak ada anak. Tak ada anak. Nabi Ibrahim
tak ada anak. Siti Sarah tak ada anak. Datang seorang perempuan pembantu yang dia buat kerja dia orang, nama dia Hajar. Abang, oi, saya ni dah tua, mandul pula. Abang kahwinlah dengan Hajar. Dia muda lagi, kok dapat anak. Kahwinlah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Seorang isteri korban bagi isteri pada suami dia. Dahsyat. Yang ni jarang nama dia. Di Melaka pindah ni, obat lahum tak ada orang. Sikit nama dia. Dia cari satu perempuan bagi dekat suami dia. Abang ambil lah dia. Kahwinlah dengan dia, abang. Abang tak nak, cukuplah awak seorang. Ambil lah abang, saya izinkan. Kalau sudah dipaksa, apa boleh dibuat? Amboi. Masa bila orang paksa engkau? Nampak benar nipunya. Itu nama dia Haji Bakhil. Pergi piknik tepi pantai. Jumpa Cikgu Murni. Tengah main bulatan. Dia anak-anak buatkan bulatan. Dia loh, macam berjanji. Mak pula. Pergi dating tepi pantai. Kan Cikgu Murni buat keluar mangkuk siang. Bagi kuih. Jemputlah makan Tuan Haji. Saya belum lapar. Amboi, tak sudilah pula kuih ni saya yang bikin sendiri. Cikgu Murni yang bikin. Bak satu, nampak anak. Makan ngap. Kalau sudah dipaksa, apa boleh dibuat? Masa bila orang paksa kau makan kuih? Itu namanya Haji Bakhil. Mengorak Cikgu Murni. Nabi Ibrahim, Siti Sarah korban. Cuba dia tak korban. Tak payah kadang-kadang. Tua buat cara tua. Amboi. Dia korban suruh nikah dengan Hajar. Dapat anak jadi Nabi. Kalaulah Siti Sarah tak korban, apa jadi? Dia akak-akak berkorbanlah untuk suami. Tak payahlah Ustaz, suami saya kencing manis. Duduk dia diam. Abang-abang yang mana kencing manis, duduk dia diam. Tuan-tuan, bila dah kahwin dengan Hajar, dapat anak. Nabi Ibrahim seronoklah, Siti Hajar seronok, Siti Sarah naluri perempuan. Dapat pula anak aku. Dia mari jealous. Bang, bawalah Hajar tempat lain. Saya tak boleh tengoklah bang. Dia ada anak, saya tak ada anak. Saya ni bang, saya ni bang. Nabi Ibrahim tak marah isteri dia. Jangan ngada-ngada. Dulu tak ada anak, suruh aku menikah, dapat anak, kau nak halau dia pula. Tak ada Nabi Ibrahim cakap itu. Tak ada Nabi Ibrahim kata, jangan jealous sangat. Pampar orang. Tak ada dia cakap macam itu. Dia suami. Dia faham perasaan seorang isteri. Sebab tu abang-abang, ambil perangai Nabi Ibrahim. Bila dia tak ada anak, dia tak pernah kutuk isteri dia. Mandul. Woi, mandul. Woi, mandul. Tak. Yang dia minta, ya Allah, berikan aku zuriat, ya Allah. Berikan aku zuriat, ya Allah. Tanpa dia merendahkan isteri dia. Orang sekarang berapa banyak yang merendahkan isteri dia. Saya dah pergi cek dekat pakar sakit tuan. Saya okey. Isteri saya lah, mandul. Sian kat isteri kita. Tambah kilo dengan mak pula. Mak mertua pula. Tak tahulah bini si Leman sampai sekarang tak ada mengandung. Tak tahulah mengandung dengan maknya. Kenapa? Mak mertua pemuluh jahat. Nabi Ibrahim tak. Sebab tu bila dia izin dapat anak. Bila dia kata dia tak selesa. Nabi Ibrahim bawa Siti Hajar pergi tempat lain. Bawa anak yang masih kecil. Tak ada pula Siti Hajar marah. Santo Sarah ni kak. Abang cerai kalau tua tu nak buat apa? Tak padan dengan tua. Tak pernah Siti Hajar kutuk Siti Sarah. Bila Nabi Ibrahim kata, jom kita pergi tempat lain Hajar. Baiklah abang. Bayangkan tuan-tuan dengan baby yang kecil. Jalan daripada Palestin. Ke mana pergi dia? Ke Mekah. Pindah ke Mekah. Di Mekah ada apa?
Oi, DIY. Di Mekah ada apa? Oi, wifi. Ada shopping mall. Mana ada, Ustaz? Air tak ada, elektrik tak ada, rumah tak ada, wifi tak ada, DIY tak ada. Starbucks tak ada. Oi. Kuih keria antarabangsa tak ada. Bukan kata antarabangsa, kebangsaan pun tak ada. Orang pun tak ada di Mekah. Kalau nak pindah, pindah tempat yang ada orang. Tapi dah perintah Allah. Nabi Ibrahim korban, Siti Hajar korban, Nabi Ismail pun budak ikut saja. Duduklah di tengah-tengah celah-celah batu yang panas. Tak ada bumbung, tak ada rumah, tak ada jiran, tak ada JKK, tak ada pengurusi, tak ada pengurus, tak ada penghulu apa, tak ada. Demo bertiga je. Bangun Nabi Ibrahim, jalan. Abang nak ke mana? Abang nak balik ke Palestin. Kita orang, korang tinggal sini. Bayangkan. Kita orang, korang tinggal sini. Abang nak balik sana. Apa pula tinggal sini? Apa pun tak ada. Kalau kita. Jantan jenis apa ni? Itu kalau kita. Jantan tak guna. Itu jenis kita. Siti Hajar tanya, abang, Allahkah yang perintahkan abang tinggalkan kami di sini? Ya, Allah yang perintahkan. Kalau begitu abang, baliklah. Saya yakin pada Allah. Allah tak akan sia-siakan saya. Pergilah balik. Dengan orang tak ada, jiran tak ada, mak tak ada, bapak tak ada, kawan tak ada, semua tak ada. Dia dengan anak je. Abang baliklah abang. Saya ada Allah. Masya Allah. Aku tinggalkan kau pada Allah. Balik Nabi Ibrahim, tak tengok belakang dah. Terus balik. Daripada situ orang Melayu tiru. Kalau nak pergi Mekah, jangan pandang belakang. Turun-turun dari rumah. Tok Bila begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak azan. Ketua kampung pun tolak jemaah haji 2 orang ni. Masuk. Terus, jalan terus. Jalan terus, jangan tengok belakang. Oh. Sampai kompleks tabung haji, pegawai tabung haji tanya, makcik, pasport haji? Tinggal di rumah. Kenapa tinggal? Masa nak pergi tu dah ingat, tertinggal. Tu kenapa tak ambil? Dia orang cakap, jangan pandang belakang. Eloklah makcik. Orang lain ke depan, makcik duduk di belakang. Tak payah pergi haji. Tuan-tuan, ada tak Nabi Ibrahim balik, isteri dia kata, ini ke Islam? Adil ke tinggalkan macam ni? Ni ke suami misali? Tinggalkan anak kecil macam ni? Tak ada. Cuba akak-akak, suami nak pergi haji, 45 hari. Duduk rumah flat. Suami bawa beg, hoi, nak pergi ni. Abang dah nak berangkat ke bang? Abang nak berangkat dah. Doakan abang selamat pergi balik. Dapat haji mabrur. Abang, tak tinggal duit ke? Duit belanja tak tinggal? Aku tinggalkan kau pada Allah. Agak-agak suami tu dapat hantar. Isteri terajang tu, bergolek-golek jatuh di bawah. Yakin kita ni pada Allah ke pada duit? Tak ada Nabi Ibrahim tinggal duit, tak ada Nabi Ibrahim tinggal kad kredit, tak ada dia tinggal wifi, rumah pun tak buat. Engkau korbanlah pada Allah, lain-lain Allah settle. Bila anak lapar, menangis, susu kering, ada air, lari. Tak ada. Di sana ada air, lari, berjalan, berjalan, nak kejar air. Rupa-rupanya Fata Morgana. Datang malaikat, tuan-tuan, nah air Zam-Zam terbit, bentaknya kaki. Dia tengok air terbit daripada tanah. Mak dia pun terpa air tu. Zam-Zam. Dikepungnya air tadi. Kata Nabi, kalau dia tak kepung, dia biarkan air tu mengalir, dah jadi sungai air Zam-Zam.
Tapi dia kepung tu jadi telaga. Allah berikan mereka air yang tak ada, tiba-tiba ada air. Hasil daripada pengorbanan. Bila dah ada air di situ, settle masalah, datang burung di atas. Berpusing-pusing burung di atas. Orang pun datang, kabilah tengok. Selalu tak ada burung. Kenapa ada burung? Yalah, kenapa ada burung Selalunya kalau burung berpusing-pusing, ada air di bawah. Jom kita tengok, ada air bagamaknya. Kabilah ni datang. Tengok-tengok ada 2 anak beranak di situ dengan air di situ. Ada air. Mereka jumpa Siti Hajar. Puan, bolehkah kami menumpang duduk di sini? Silakan. Akhirnya tuan-tuan, daripada 2 orang, akhirnya jadi kampung. Datang balik Nabi Ibrahim, dah besar anak dia. Nak buat sembelih, korban dan sebagainya. Sampailah didirikan Kaabah. Sampailah Nabi Ibrahim menyeru orang, marilah buat haji, marilah buat haji. Kerana ada Hajar, kerana ada Ismail, kerana ada Nabi Ibrahim. Sampai sekarang kita ziarah Mekah. Ada Kaabah di situ, ada makam di situ, ada hijir di situ, ada sa'i di situ, ada tawaf di situ. Hasil daripada pengorbanan mereka, sampai sekarang terlaksananya rukun Islam. Nama dia ibadat haji. Sebab itu tuan-tuan, jom kita korban. Sebab kita tak tahu apa yang akan terjadi pada pengorbanan kita. Contoh, tuan-tuan berwakaf tanah ni buat masjid. Siapa yang wakaf tanah ni buat masjid? Satu orang, nama dia kita bubuh lah, Haji Abdullah. Dia wakaf, Ustaz, ni tanah arwah Allah yarham Haji Abdullah. Jadi dia korban, Ustaz. Dia bagi tahu ke anak-anak dia, ayah niat tanah tu buat masjid. Baiklah ayah, kami waris, kami setuju. Tukar nama, buat masjid. Sekarang dijadikan masjid. Pengorbanan dia 2 ekar korban untuk buat masjid. Hasil dia apa yang dapat pada Haji Abdullah? Pada roh dia di alam kubur sekarang. Tiap-tiap kali tuan-tuan datang, pahala dapat. Tiap-tiap kali tuan-tuan letakkan dahi di tempat sujud, dia dapat pahala. Tiap-tiap kali ada majlis ilmu datang, maka dia yang dalam kubur dapat pahala rohnya. 100 tahun, 200 tahun, pahala masih berjalan. Ini pengorbanan. Sebab itu kita jangan jadi kedekut. Jangan jadi orang yang kedekut. Kita tak tahu pengorbanan kita untuk dia, apa yang akan kita dapat. Depan rumah kita tu, ada jiran kita yang kematian suami. Balu 5 anak. Anak yatim. Ramai orang tengok. Kesian. Kecil-kecil. Allah uji dia orang. Ini bahasa kita. Minggu lepas, cikgu di sekolah saya, ustaz di sekolah saya meninggal dunia. Umur 41. Lahir di Mekah. Lahir di Mekah, dibesarkan di Mekah, duduk di Mekah 25 tahun. Balik ke Malaysia, dia datang jumpa saya, dia kata, Ustaz, saya nak mengajar sekolah Ustaz. Saya kata, boleh. Kau mengajar hafazan, kau mengajar bahasa Arab. Ustaz, saya nak kahwin, Ustaz. Silakan kahwin. Anak seorang, anak 2 orang. Masa Ramadan hari itu, dapat anak kembar 2 orang. Kembar 2. Dua-dua lelaki. Minggu lepas, meninggal dunia. Anak, masa tu dia meninggal, 52 hari. Macam mana dia meninggal, Ustaz? Tak sakit apa. Duduk dalam kereta, abang sakit dada. Abang sakit dada, la ilaha illallah, mati. Allahu Akbar. Anak kecil lagi. Kecil, saya pegang anak dia. Masya Allah, tuan-tuan. Tu nama dia anak yatim. Yang ramai bercakap apa? Kesian budaknya, ya Allah. Dia jadi yatim, kesian. Kemudian start motor balik.
Datang pula orang lain pula. Kesian. Macam cerita Madu 3. Pak Encik yang kamu aksiden dengan apa? Kesian. Teruk ke kemalangannya? Kesian. Orang kita tak habis-habis kesian. Allah bagi dia yatim. Allah bagi dia yatim tu untuk apa? Untuk kita. Apa yang kita boleh buat dengan dia? Jangan hanya sebut kesian. Yang dia bela kucing 80 ekor. Tapi dia tak bela pun anak yatim. Tak suruh pun bela kucing. Apatah lagi bela boya, lagi tak disuruh. Yang disuruh bela anak yatim. Untuk kita. Maka kita pun korban. Jumpa isteri dia. Aku nak ambil anak kamu ni jadi anak angkat. Hajah, saya takkan serahkan anak saya pada Hajah. Susah senang saya nak bela anak saya. Aku tak nak ambil anak kamu tu jadi ambil rumah aku. Aku nak jadikan dia anak angkat. Kamu belalah. Tapi bulan-bulan aku bayar nafkah pada dia. Sampailah dia belajar. RM500 sebulan aku nafkah pada awak untuk bela dia. Daripada situ dia masuk tahfiz. Dia hafaz 30 juzuk. Kita sambung bayar pada dia. Dia masuk pula Universiti Azhar. Kita belajar lagi dia. Dia balik ke Melaka, dia jadi ulama. Kita pun mati. Kita dah tua, mati. Tiap-tiap kali dia mengajar, kita yang dah mati dapat pahala. Tiap-tiap kali dia mengajar orang, kita yang dah mati dapat pahala. Hasil pengorbanan kita hari itu bantu dia anak yatim supaya dia mendapat pendidikan. Yang kita buat sekarang ni banyak benda yang tak bantu kita untuk dalam kubur. Bela exhaust kereta. Besar paha exhaust dia. Meletup-letup satu kampung. Melaka pindah. Satu Melaka ni pindah pasal exhaust dia. Ya Allah, pukul 3 pagi. Kenapa ni bising sangat? Exhaust ni bunyi macam-macam. Oh, kalau tak bagi bunyi langsung pun boleh, kata dia. Itu yang motor duduk atas bumbung tu. Ada orang tak kisah tukar sport rim 18,000. Ada yang tak kisah tukar Android baru. Ada yang tak kisah, tuan-tuan, dia buat facelift baru. Ada yang tak kisah, dia modify lain. Ada yang tak kisah, beli RX-Z 75,000. RX-Z tu zaman kita dulu. Kita punya motor tahun 87, 88, 89, nama dia RX-Z. Kita beli lagi 2023. Dekat 100,000. Saya tak motor ni rare tak. Saya berapa dia letak pun saya beli tak. Ni saya minat RX-Z. Bukan kata RX-Z, RXYZ semua saya minat Ustaz. 100,000. Berapa sen awak bantu anak yatim? Berapa sen awak korban untuk benda-benda yang baik? Zero. Sia-sia 100,000 awak. Tuan-tuan yang saya muliakan, tadi pagi, orang yang melawat di sekolah saya ada 13 bas. Termasuk dari Melaka. Dari Johor tadi, dari Dabung, Kelantan datang. Minggu lepas dari Patani datang. Dari Kemboja datang. Besok ada 9 bas datang. Saya pun tak ingat daripada mana datang besok. Tuan-tuan bayangkan satu minggu 15, 9, 10, 18, 20 bas. Satu. Kalau 2 hari, 30 bas datang melawat. Kalau sebulan, berapa ribu yang datang melawat, yang semayang di sekolah saya, yang subuh di sekolah saya, yang qiyamulai di sekolah saya, yang dengar pengajian di sekolah saya. Itu yang datang Sabtu Ahad. Yang datang tiap-tiap hari, beratus-ratus orang. Adakah dapat pahalanya pada saya? Mudah-mudahan. Pengorbanan yang saya buat tu ada pahala di sisi Allah.
Nu orang yang tolong saya, yang bagi duit wakaf, yang bagi nu, yang bagi ini supaya tertegaknya bangunan, boleh buat surau, boleh buat dewan. Berapa ramai yang dah mati, tuan-tuan. Mereka menikmati pengorbanan mereka di alam barzakh. Masya Allah, seronoknya tuan-tuan. Jom tuan-tuan, jangan menunggu waktu untuk berubah. Sebaliknya, berubahlah selagi mana ada waktu. Jangan menunggu-nunggu masa untuk berubah. Berubahlah selagi mana ada masa. Kita takut bila kita dah tak ada masa, dah tak ada waktu nak berubah, dah tak ada apa. Terlambat. Bayangkan pengorbanan tentera-tentera Firaun, apa yang dia dapat. Sampai sanggup berperang dengan Nabi Musa. Akhirnya tenggelam dalam laut. Pengorbanan mereka sia-sia. Apa jadi kepada umat Nabi Lut yang berkorban jiwa raga mereka untuk nafsu mereka? Akhirnya dilaknat sampai kiamat. Apakah yang dapat kepada orang-orang yang bersama Qarun, yang jadi hamba abdi Qarun, hanya semata-mata berbangga dengan berkawan dengan orang kaya? Apa dapat kepada mereka? Apa jadi, tuan-tuan, kepada umat Nabi yang terdahulu, yang bantah Nabi-Nabi, dan mereka berkorban untuk membantah Nabi? Pengorbanan mereka adalah sia-sia. Tuan-tuan, pengorbanan kita untuk Islam tidak sia-sia. Ni, yang datang petang ni, bentang sejadah ni. Orang lain masih di rumah. Dia dah bentang dah, ada pahala. Tu, yang gotong royong, nak vacuum kapet, ada pahala. Tu, yang gotong royong, pasang kemah, yang pasang banner, ada pahala. Tu, tuan-tuan, pengorbanan tuan-tuan, yang pagi-pagi duk azan tu. Orang lain tidur, tuan-tuan pukul 5 dah bangun ke masjid. Korban tu, tuan-tuan akan dapat ganjaran paling cantik di hari kiamat. Orang yang paling cantik di hari kiamat ialah orang yang azan. Leher mereka jinjang-jinjang di hari kiamat. Alhamdulillah, kita masih lagi boleh azan di Malaysia ni, azan. Azan. Di Melaka boleh azan, di Pulau Pinang boleh azan, Selangor, Perak boleh azan. Azan elok-elok. Sebab ada negara yang saya pergi, dah tak boleh azan. Melainkan azan di dalam. 2, azan guna suara tanpa pembesar suara. Saya pergi sembahyang asar di satu negara, saya tengok jam, dah masuk waktu ni. Duk tunggu mana satu Bilal. Bilal keluar daripada bilik dia, dia naik tangga. Dalam masjid tu ada tangga naik ke atas. Saya pun tengok Tok Lebat ni ke mana? Rupanya dia naik di atas bumbung, dia azan guna suara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya kata, apa orang yang dengar dia azan ni? Bila sembahyang memang tak dengar orang, tuan. Kami bertiga je sembahyang. Ini sembahyang. Tuan-tuan, kita masih lagi boleh azan, kita lagi boleh sembahyang di masjid, gunakan. Cuma saya pesan, azanlah dengan hati. Kenapa? Kita tak tahu suara azan tu, dia jatuh pada hati siapa. Saya jadi imam masjid daripada tahun 96. Sampailah tahun 2001. Kemudian saya jadi timbalan pengurusi masjid. Rumah saya, kuartus masjid. Kaki tangan masjid. Habis sembahyang, saya hantar isteri anak pergi sekolah. Saya pun tak ada kerja apa satu hari. Saya ambil basuh kereta. Basuh kereta saya depan rumah. Ada 3-4 orang nyonya. 3-4 orang Cina tua nyonya. Jalan datang depan rumah saya, patah balik. Dia berhenti depan pintu pagar saya. Encik. Ianya. Apa saya talak bunyi? Bunyi apanya? Itu pagi-pagi talak bunyi. Selalu ada bunyi ya, senang saya bangun tidur. Oh, bunyi azan. Menara.
Kenapa tak bunyi? Tanya dia. Saya katanya, itu api sudah sambar tu. Sudah bakar. Kilat sudah bakar. Apa saya tak nak repair? Dia tanya saya pula. Saya sudah panggil tukang, tapi tukang belum pada masa nantilah. Susah lah mau bangun. Selalu senang bangun ini, tak bunyi susah lah bangun. Orang Cina pun nak azan subuh. Entah tu. Ya, kita orang Islam pula memekak je. Dia datang masjid pukul 9 pagi, dia potong wayar. Semayang Zuhur tak bunyi apa hal tak bunyi. Ada tuan-tuan oi, orang Islam kita pi potong wayar speaker. Allah. Tok siap korban, imam korban, semuanya ada ganjaran pahala. Jawatan kuasa masjid, jaga masjid, bukan ada untung. Mereka tak dapat gaji pun. Mereka berkorban, dapat pahala. Kita semua, mak bapak, berkorban untuk anak-anak kerana Allah. Ada pahala. Walaupun pengorbanan kita tu kadang-kadang anak tak nampak. Isteri tak nampak. Suami tak nampak. Biarkan janji Allah nampak. Kadang-kadang kita feras. Anak kita, buang kita. Bukan kata kita feras. Saya yang tengok pun saya feras tau. Berapa kali saya uruskan mayat, anak-anak dia ketawa. Anak-anak dia lepak, 5-6 orang lepak di atas kursi. Dia ni yang meninggal, ni yang bapak aku ke bapak dia? Tak ada langsung perasaan sedih. Sama-sama menantu, anak, cucu duk ketawa, tuan-tuan. Kami pula yang duk bersedih, tuan-tuan, duk uruskan mayat bapak dia. Rasa nak tarik je telinga tu. Kau mandikan mayat bapak kau ni. Tapi kita tak gamak. Jenis apa punya anak ni, tuan-tuan? Kalau mati pun tak memberi pengajaran pada engkau, apa lagi yang nak beri pengajaran pada engkau? Saya sebagai guru, macam-macam saya jumpa, tuan-tuan. Sekolah saya ni, kami menyediakan pengurusan mayat percuma. Van, kubur, mandi, semua kami tak ambil duit. Bayaran kubur pun kami bayar. Tukang mandi ke apa semua free. Van kami pun hantar mayat ke mana pun free. Tak ambil duit. Sekolah tanggung semua. Orang kampung yang ada duit ke, yang tak ada duit ke, mai kami uruskan. Kadang-kadang yang kami uruskan mayat tu kami pun tak kenal siapa. Tapi kerana mengenangkan dia orang Islam, uruskan. Sampai ke kubur, tuan-tuan. Apa yang saya banyak jumpa? Yang banyak saya jumpa anak yang baik, anak yang insaf. Ada tak ustaz jumpa anak-anak yang pening kepala ustaz? Ada. Ada. Sampai ke sudah tak jumpa saya. Ustaz, terima kasih tolong uruskan mayat mak saya. Tak ada. Ustaz, terima kasihlah ustaz. Ustaz. Tak ada, tuan-tuan. Buat bodoh. Saya tengok mana satu anak dia, mana satu menantu dia. Saya pun tak tahu, tuan. Kita ni kalau mak mati, kita jumpa imam. Imam, saya wakilkan imam, tolonglah semayangkan, imamkan mayat mak saya ni. InsyaAllah. Tak ada, tuan. Yang saya dah tengok 5-6 orang duk lepak, duk gelak, duk menyimbang sampai duk main handphone. Bila saya tanya AJK saya, mana keluarga dia? Saya tu yang ketawa ramai tu dia lah. Astaghfirullahalazim. Saya bukan sedih, dia orang tak ucap terima kasih pada saya. Tak, lantak korang lah. Ya, saya sedih bapak korang tu. Mak korang tu. Takkan tak teringin nak tengok kali terakhir mayat mak kau. Sebelum dikapan, kok nak kucuk. Tak. Allah, sedih tu anak-anak zaman sekarang. Jadi abang-abang, kakak-kakak, kalau pengorbanan kita tak dihargai, lantaklah. Tak payahlah nak menyanyi atas tangga tu. Bersedih-sedih pula. Duduk atas tangga tu menyanyi.
Tiada terkira korban yang ku berikan, korban berupa budi dan jasa, asyik memuja. Tu Ar-Azmi punya lagu. Tuan-tuan tak lahir lagi, saya lahir dah. Tahun 54. Tak payah. Sebab yang kita target ialah Allah yang balas pengorbanan kita. Jadi kalau tuan-tuan tahun ini masuk korban, jawatan kuasa masjid tak bagi daging, jangan merajuk. Saya masuk 2 bahagian. Sekilo pun tak merasa ustaz. Tak payahlah buat lembek tengkok menyampah aku tengok. 2 sekilo pun tak merasa ustaz. Udah korban udah lah. Buat macam mana jawatan kuasa masjid terlupa, sabar. Saya dah tak masuk dah tahun ni. Tak mau dah masuk masjid tu. Lantak kau peduli aku apa? Dah kata korban. Faham makna korban tu? Korban ni simple. Ustaz, ya, saya nak bagi nama dekat jawatan kuasa masjid, dia orang tolak. Kenapa? Besok nak buat korban, hari ni baru saya bagi nama ustaz. Memanglah, bukan senang nak cari lembu. Habis tu apa nak buat? Akak pergi beli kambing, korban dekat rumah. Boleh. Sembelih kambing di rumah, buat korban di rumah. Ambil sekilo, bagi dekat jiran yang susah. Yang lain masak, makan. Panggil anak, panggil menantu balik. Anak ada 5, menantu 6. Panggil balik. Kenapa menantu 6? Seorang menikah 2, 6 lah. Anda faham? Tak faham sudah. Buat peringkat keluarga je. Simple, tuan-tuan. Yang pentingnya, kita buat korban. Ustaz, oi! Ya. Saya tak ada duit nak buat korban. Kalau gitu, ambil RM10, ambil RM20, bagi dekat bendahari masjid. Bendahari, saya tak mampu korban RM850 satu bahagian. Tapi saya nak sedekah juga. Ini RM20. Kod nak buat jamuan, ini masukkan. Memanglah. Kita nak buat hari raya ketiga. Kita nak buat jamuan makan sikit. Duit hajah ni saya masukkan beli berat, beli kari, beli apa benda, buat yang ni. Itu pun dapat pahala, tuan-tuan. Mengikut keupayaan masing-masing. Baik, saya tutup kuliah kita pada malam ni daripada surah Toha ayat 55. Jadi, nombor 1, tuan-tuan ikut saya baca. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Baik, saya dah berceramah, dah termasuk dalam otai di Malaysia ni. Penceramah otai. Old timer nama dia. Otai. Orang tua lah. Tapi masalah tak nampak tua tu masalah. 33 tahun dah saya ceramah. Masya Allah. Tadi ada satu makcik. Dia kata, ustaz, makcik dengar ceramah ustaz daripada umur 40. Sekarang dah 60 lebih. Ustaz duk ceramah lagi. Daripada makcik umur 40, makcik dengar ceramah ustaz. Ustaz ada lagi depan mata makcik. Saya tengok muka makcik ni. Orang tua ni nak minta saya mati ke apa? Maknanya dah lama sangat saya berceramah. Saya ceramah di Sungai Petani. Bukan. Di Jitra. Imam masjid, dia kata, ustaz, saya dengar ceramah ustaz waktu saya umur 9 tahun. Sekarang anak saya dekat universiti. Loh. Dia dengar ceramah saya umur dia 9 tahun. Sekarang anak dia di universiti. Lama sungguh dah. Kena masuk skim pencit dah saya. Sepanjang 33 tahun saya pegang mikrofon ni, apa yang saya jumpa? Terlalu banyak. Yang ni tuan-tuan kena panggil ceramah lain. Pengalaman berceramah 33 tahun. Kita cerita je. Hantu. Mana ada hantu? Kalau tak ada, mai ikut saya. Dia tak percaya ada hantu. Terbang depan kita. Jangan kata tak ada jin setan ni, tuan-tuan. Saya jumpa. Saya jumpa. Di mana ustaz? Di negeri tuan-tuan.
Saya tak khabar. Okey. Dia turun dalam bilik saya tu, ada tiang macam ni. Saya tak cerita di mana Saya sampai daripada Selangor. Di mana saya ceramah. Di Selangor terus datang sini, besok saya ceramah. Saya duduk kat satu hotel. Hotel tu tengah-tengah bilik tu ada tiang. Bukan tiang macam ni, tiang kayu besar. Saya tidur seorang-seorang. Tuan-tuan pernah tengok ada satu Ju-on yang dia merangkak turun lagu tu. Macam tu. Dia merangkak turun main. Oi, Ju-on. Saya kata kat dia, pergi cari orang lain. Saya tak marah dia, pergi cari orang lain. Saya main ni nak ceramah. Pergi tempat lain. Saya baca ayat kursi, dia lari. Di mana Ustaz? Kabur lah. Tak nak kamu saman dia orang. Okey, dia turun. Kepala dia turun ke tangga. Macam labah-labah turun. Macam hantu Ju-on gitu turun. Mesti pengarah filem Ju-on tu, dia jumpa hantu tu. Saya jumpa orang mengamuk. Saya jumpa orang gila. Sekali saya ceramah di satu kampung, di penjuru pintu, dia menjerit. Oi, Kasim! Kasim! Oi. Kamu! Oi, tuan. Dia datang, dia langkah bahu orang. Dia ni nak pukul aku dah. Yang saya seronoknya, seorang pun tak bangun. Rela ke, ketua kampung ke, ngulu ke, tahan dia seorang. Dia tengok tuan. Dia duduk sebelah saya. Duduk elok ya. Sampai ceramah saya habis, setepuk belakang dia. Dah, pergi balik. Tak jadi pukul saya. Saya pergi Setiawan, singgah sesi minyak, nak buang air. Pukul 1 pagi. Anjing 4-5 ekor, kepung saya. Oh. Saya tengok, nak menyalak balik, saya jadi anjing pula. Kemudian anjing-anjing ni, lari. Ayat yang saya baca, itulah tadi. Surah Toha, ayat 55. Jadi, kalau tuan-tuan jumpa orang gila, tuan-tuan jumpa orang mengamuk, tuan-tuan jumpa tengah jalan, samsing jalan, pakai baju merah, duk tunjuk jari, baca ayat ni. Nah, tuan-tuan jumpa suami yang garang, suami yang panas baran, anak yang degil, melawan cakap, nak bertumbuk je kerja dia. Balik ni hafaz surah Toha ayat 5. Kenapa saya surah hafaz? Supaya kalau jadi, senang baca. Bila tuan-tuan tak hafaz, tiba-tiba ada orang nak pukul. Kamu kan? Kejap-kejap. Mana ayat ni pula? Tak jadi. Memang tak sempat nak baca. Bala dah dekat dah, kata dia. Baik. Ulang balik. Minha khalaqnakum. Wa fiha nu'idukum. Wa minha nukhrijukum. Taratan ukhra. Baik, terima kasih pada sahabat-sahabat daripada Jabatan Agama Islam, Jabatan Agama Alor Gajah. Terima kasih kepada Jawatankuasa Masjid, pengurusi masjid, ketua pengulu dan semua pemimpin. Semua wakil-wakil yang datang, termasuklah wakil pada YB kita pada malam ini yang datang. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.